Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua ibu-ibu dan bapa-bapa anak-anak pelajar Sekolah Kebangsaan Kedah Bahagian Selatan. Hari ini saya Ramli bin Osman selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kedah Bahagian Selatan ingin memaklumkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan berkaitan dengan pembukaan sekolah untuk Sekolah Kebangsaan Kedah Bahagian Selatan norma baru 3.0. Jadi dalam perbincangan saya pada pagi ini adalah berkaitan dengan back to school untuk tahun 2021. Jadi pertama sekali, apa khabar semua? Saya doakan semoganya semuanya berada dalam keadaan sihat, bersemangat untuk meneruskan persekolahan untuk anak-anak Sekolah Kebangsaan Kedah Bahagian Selatan. Sama jugalah dengan ibu-ibu dan juga bapa-bapa serta keluarga semuanya dalam keadaan sihat, terhindar, dijauhkan daripada wabak COVID-19. Walaupun pada satu ketika PKP yang lepas, Loyang Selatan ni antara red zone yang berada dalam daerah Kota Tinggi. Baiklah ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita akan memulakan persekolahan untuk selepas PKP ni. Sebab Johor dah berada dalam fasa 4, kita akan mulakan persekolahan untuk pelajar-pelajar di sekolah ini bermula pada 8 November nanti, iaitu hari Isnin, selepas cuti Deepavali. Jadi dalam proses nak masuk semula ke sekolah ni, kita ada beberapa ataupun ada panduan-panduan dan juga dia punya norma-norma baru yang kita kena patuh. Sebab ini bukan kehendak kita semata-mata, tapi ini adalah kehendak Kementerian Pendidikan selari dengan kehendak Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sasaran kita ni adalah untuk perlindungan diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dalam proses kita menentang ataupun berdepan dengan wabak COVID-19 ini. Okey, jadi norma baru di sekolah. Saya jelaskan sedikit berkaitan dengan norma baru di sekolah. Pertama sekali, saranan kepada seluruh warga sekolah. Bila sebut warga sekolah ni, dia termasuklah gurunya, pentadbirnya, AKP-nya, pekerja pembersihannya, pekerja kantin dan juga pegawai pengawal keselamatan, dan termasuk juga pelajar-pelajar. Okey, pertama sekali saringan kesihatan. Saringan kesihatan ni maksudnya kita akan lihat kepada suhu lah, suhu di pintu masuk. Ini memang wajib di mana-mana saja premis, sama ada premis kerajaan ataupun premis swasta, kita terpaksa melakukan saringan ini. Okey. Jadi kalau dalam pada saringan ini kita berada, suhu badan tu berada pada kedudukan 37.5 darjah Celsius ke atas, maka kita tidak akan dibenarkan masuk ke kawasan premis. Jadi nak masuk ke premis, ke kawasan sekolah umpamanya, mesti bawah daripada 37.5 darjah Celsius. Yang kedua, langkah ataupun norma baru yang kita perlu laksanakan, kerap cuci tangan. Kerap cuci tangan dengan air dan juga sabun dan juga sanitizer. Kalau misalnya kata tak ada air, tak ada sabun, kita akan cuci dengan sanitizer. Untuk makluman semua ibu-ibu dan bapa-bapa di Sekolah Kebangsaan Kedah Bahagian Selatan, kita telah menyediakan lebih kurang 15 tempat untuk mencuci tangan. Tempat untuk mencuci tangan, 15 tempat. Dan untuk hand sanitizer ini kita akan letak di seluruh kelas dan juga bilik-bilik khas yang mungkin akan digunakan oleh pelajar-pelajar. Jadi dari segi persiapan ini memang kita telah cukup bersedia. Yang ketiga, ini sangat penting, pematuhan kepada penjarakan fizikal, seperti dalam bilik kelas, dalam bilik PDP, dalam bilik mesyuarat, dalam dewan makan. Kalau katakan di sekolah kita ada dewan makan lah. Kita di kantin sekolah,
dan juga di kawasan pondok menunggu. Pondok menunggu ni adalah pondok menunggu pada waktu balik dan juga pada waktu datang ke sekolah. Yang keempat, amalkan etika batuk ataupun bersin yang betul. Ini kena maklumkan pada anak-anak. Kalau batuk, kena tutup mulut. Kalau bersin pun sama. Dan kalau boleh, ketika batuk dan bersin itu, halakan kita punya mulut dan juga kita punya muka tu senang kita ke kawasan yang tidak ada orang. Dari situ segi ini adalah norma baru, dan kalau kita lihat pula dari segi adabnya, itu adab yang baik. Yang kelima, tiada aktiviti yang melibatkan perhimpunan ataupun perkumpulan secara beramai-ramai. Kalau ada perkumpulan tu kecil, mungkin dalam 5 orang ke 6 orang ke kan. Tapi kalau ramai-ramai sampai satu sekolah, tak ada. Tak ada. Maknanya kita tak ada perhimpunan, kita tak ada aktiviti yang berkumpul secara beramai-ramai. Contohnya macam Hari Anugerah, sambutan Maulidur Rasul, itu kita tak akan buat. Sebab dasar Kementerian Pendidikan Malaysia tak benarkan. Jadi untuk makluman itu berapa. Yang keenam, kita kena lakukan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh. Ini di peringkat sekolah, urusan di peringkat sekolah. Jadi untuk makluman ibu-ibu dan bapa-bapa, kita akan sanitasi meja yang telah digunakan oleh anak-anak pelajar kita ni pada setiap hari. Pada setiap hari. Apabila pelajar ni dah balik, kerja pembersihan akan sanitasi kawasan ataupun meja-meja dan kerusi yang telah digunakan oleh pelajar-pelajar ini. Sebab pelajar tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah selepas waktu balik untuk kita menjalankan kerja-kerja sanitasian kawasan kelas-kelas dan juga bilik-bilik khas. Yang ketujuh, ini suasana dalam kelas. Kelas dikenaki membuka tingkap dan pintu ketika pembelajaran dan pengajaran itu dijalankan. Tujuannya untuk apa? Untuk pengudaraan yang lebih baik. Selain daripada kipas yang kita gunakan, kita akan gunakan tingkap, kita akan gunakan udara daripada luar yang boleh tembus masuk dan juga dia boleh keluar juga. Yang ke-8, tanda sekolah sentiasa akan dibersihkan dengan sabun. Ini macam biasa, kita akan bersihkan. Proses ini sama. Kita akan biasanya pekerja akan bersihkan selepas waktu pelajar balik. Yang ke-9, wajib memakai pelitup muka sepanjang masa. Dalam yang lepas, persekolahan yang lepas, dalam norma baru 2.0, kita hanya wajibkan pelajar pakai mask ni ketika dia nak datang sekolah dan dia nak balik sekolah. Di dalam kawasan sekolah, kita benarkan dia untuk buka mask tadi. Tapi dalam norma baru 3.0 ini, kita tak benarkan. Jadi kita kena pelajar ke, siapa, cikgu ke, AKP ke, kaki tangan sekolah, guru, dia kena pakai mask ini sepanjang masa. Mungkin bolehlah buka-buka sekejap tu waktu nak makan, waktu nak mungkin ada gatal-gatal kat hidung ke apa tu boleh buka lah. Tapi secara umumnya dia kena pakai sepanjang masa. Ini untuk makluman ibu-ibu dan bapa-bapa. Di peringkat pentadbiran pula, sekiranya murid bergejala ataupun menjadi kontak rapat kes COVID-19. Kalau dah memang tahu keluarga itu ada yang terlibat dengan COVID-19, secara automatik pelajar ini dia adalah kontak rapat, maka pelajar ini tidak perlu ke sekolah. Dia kena buat saringan dulu. Dia kena buat saringan COVID-19 untuk pastikan kedudukan dia. Kalau dia positif, dia kena kuarantin lah, dia tak perlu datang ke sekolah. Tapi kalau dia negatif, dinasihatkan juga dia kuarantin. Sebab kadang-kadang kesan ataupun tempoh masa yang diambil oleh COVID ini untuk mempositifkan seseorang itu, dia akan ambil masa sedikit. Jadi sebagai langkah keselamatan, lebih baik dia kuarantin.
Jadi dalam dalam bahagian sekiranya murid ini bergejala ni, pastikanlah dia buat saringan. Kemudian kalau di sekolah, katalah pelajar ni datang ke sekolah, dia okey, tak ada masalah. Suhu 36. Tiba-tiba setelah 1 ataupun 2 jam berada di sekolah, badan jadi panas, suhu jadi meningkat. Kita akan jalankan ujian saringan di peringkat sekolah. Ini nanti ada bahagian saya akan jelaskan lebih lanjut lah. Dan antara prosedur ini kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Kita akan asingkan murid ini sehinggalah kemudian kita akan buat swab test. Bukan swab test yang macam dekat pusat kesihatan tu, kita akan buat swab test secara menggunakan ILEO RT-P. Okey. Dan kita keputusannya. Kalau keputusannya positif, kita akan maklum pada ibu bapa kena ambil pelajar ini. Okey. Dan kita juga akan buat laporan ke pihak yang bertanggungjawab, contohnya pihak PKD, Pusat Kesihatan Daerah, dan juga pihak PPD. Okey, ini untuk kantin. Okey, untuk kantin. Ibu bapa kena tahulah makluman ini. Sebab apa? Sebab bila sekolah dibuka, kantin pun dibuka. Jadi makluman ini kena ada pada ibu bapa. Pertama, pengendali kantin hendaklah dalam keadaan bersih. Itu memang saya tekankan daripada awal. Melakukan kesaringan kesihatan kepada pengendali kantin, itu pun saya dah pastikan bahawa semua pekerja kantin mesti telah divaksin dan mendapat 2 dos vaksin dan dah habis tempoh matangnya 14 hari. Okay, yang ketiga, memastikan pengendali kantin memakai pelitup muka. Ini pun saya akan pastikan sebab kantin belum buka. Jadi kita tak boleh nak lihat lagi. Tapi saya ambil tanggungjawab ini untuk memastikan keadaan ini berlaku. Dan pastikan murid tidak makan di kantin. Ini pun sama macam 2.0 yang lepas. Pelajar tak boleh makan di kantin. Dia akan makan di kelas di sini. Dia cuma pergi ke kantin untuk membeli makanan sahaja. Yang keempat, memastikan pematuhan penjarakan sosial di kaunter. Ini pihak sekolah akan uruskan bersama dengan guru-guru. Yang kelima, menjual makanan berbungkus di dalam bekas yang bertutup. Ini pun telah kita laksanakan dan saya pun telah maklumkan kepada pengusaha kantin untuk sediakan makanan dalam bentuk yang berbungkus bertutup. Dan menyediakan sabun dan hand sanitizer kita ada sediakan. Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah lengkap divaksinasi pun telah kita laksanakan dan memang telah lengkap. Okey. Seterusnya, segera cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer selepas menyentuh sebarang permukaan atau objek. Jadi kalau ikut prosedur ataupun SOP yang lepas, pelajar sampai ke sekolah, dia akan cuci tangan dulu. Dia akan cuci tangan dahulu. Okey. Selepas dia cuci tangan tu baru dia jarak masuk ke kelas. Basahkan tangan. Yang pertama, basahkan tangan, letakkan sabun dan ratakan. Gosok tapak tangan. Ini ada kaedah dia. Rasanya kalau ibu bapa dah maklum tentang kaedah ni, boleh tunjuk, boleh ajar kepada pelajar-pelajar ni. Dan gosok setiap jari dan juga celah jari. Gosok kuku, tapak tangan. Gosok belakang tangan. Yang seterusnya, yang keenam, gosok pergelangan tangan dan air sekali bilas tangan dengan air bersih dan keringkan dengan tuala atau tisu yang bersih. Baiklah. Seterusnya, ini langkah-langkah cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Pertama, tuang hand sanitizer ke atas tapak tangan kiri. Ratakan dengan jari tangan kanan, kemudian lakukan sebaliknya. Gosok kedua-dua tapak tangan, gosok belakang dan juga celah-celah jari, gosok setiap jari dan celah jari, gosok belakang jari kanan ke tapak tangan kiri, ulang untuk kedua-dua tangan. Okay. Gosok ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dengan pergerakan memutar. Dan lakukan untuk ibu jari sebaliknya. Okey, itu dia punya cara bagaimana nak mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ketika batuk dan bersin, dah pakai pelitup muka,
Bila nak batuk tu, nak bersin, palingkan muka daripada orang lain dan juga makanan. Kalau tengah makan tu nak bersin ataupun nak batuk, janganlah batuk ataupun bersin dekat makanan, sebab dia mungkin ada kuman ataupun ada virus yang boleh melekat kat makanan tu. Okey, dan elakkan pergi ke tempat yang sesak, tempat yang ramai orang. Okey, jangan kongsi sapu tangan. Saya sarankan untuk ibu bapa bekalkan anak-anak ini sapu tangan sendiri. Sapu tangan sendiri. Setiap seorang, setiap pelajar. Tujuan dia apa? Supaya dia tak berkongsi sapu tangan dengan orang lain. Okey, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Kalau gunakan tisu tu buang ke dalam bakul sampah yang bertutup. Elakkan dari menyentuh bahagian muka, hidung ataupun mulut. Ini kita kena ambil perhatian. Sebab sekarang ini kita dalam era kita jaga kita. Kita jaga kita. Okey, memakai pelitup muka. Memakai pelitup muka. Macam saya jelaskan awal tadi, wajib. Mesti pakai. Pakai. Pelitup muka ni dia ada macam-macam jenis dan juga macam-macam bentuk. Jadi yang pastinya yang pertama sekali kita kena pakai pelitup muka medical yang ada dua warna, putih dan juga biru di sebelahnya. Okey, biru tu pakai di luar, putih tu pakai di dalam. Okey. Walau bagaimanapun, kalau untuk kita menjaga keselamatan diri kita, untuk kita menjaga keselamatan anak-anak kita boleh bekalkan dia dua pelitup muka. Satu, pelitup muka yang biasa yang kita beli tu, yang saya katakan tadi, dia punya permukaan tu putih dan juga biru. Yang kedua, pelitup muka fabric. Pelitup muka fabric ni kain lah. Yang macam-macam lah yang kita tengok dekat pasaran sekarang ni ada, ataupun mungkin ada ibu dan bapa-bapa yang dah beli, yang ada JDT ke, yang ada gambar macam-macam lah. Okay? Jadi boleh pakai pelitup muka yang pertama, pelitup muka yang medical, untuk cegah COVID. Yang kedua, dia boleh support ataupun tambah lagi dengan pelitup muka fabric. Okey. Dan kalau katakan ada sebahagiannya dia gunakan face shield. Cuma face shield ni saya tak berapa galakkan lah untuk pelajar-pelajar kecil. Pelajar-pelajar tahap 1 saya tak berapa galakkan. Kalau ibu bapa nak bagi pakai boleh, tapi kena pastikan pelajar ini jaga face shield ini dengan betul. Sebab face shield ini dia plastik, dia nipis, dan bila nipis ni dia tajam. Jadi dia tajam ni saya bimbang sebenarnya bila pelajar ni dia main-main dengan kawan-kawan dia, takut masa tu terkena dan dia boleh menyebabkan luka. Jadi kalau kita nak guna juga, boleh pesan dengan anak-anak supaya jaga dengan betul untuk keselamatan. Kita nak jaga yang lain, nanti datangnya yang lain pula. Okey, ni tindakan ibu bapa yang perlu ibu bapa lakukan. Pertama sekali, kalau dekat rumah ada kes dalam ahli keluarga tu ada yang positif COVID-19. Jadi pastikan seluruh ahli keluarga kena buat swab test. Kena buat swab test. Kalau katakan dalam ahli keluarga tu mungkin ada 7 orang dalam satu rumah, tapi mungkin 3 positif, lagi 4 tu tak positif, kena kuarantinkan. Kuarantinkan. Jadi kalau anak ada yang positif tak perlu dihantar ke sekolah. Dan kalau dia dalam kuarantin pun, macam saya katakan tadi, kalau boleh tak payah hantar ke sekolah. Maklumkan pada guru kelas bahawa anaknya kuarantin kerana kontak rapat dengan pesakit COVID. Okey, jadi antara yang ibu bapa kena maklum, kena lihat pada keadaan ataupun gejala COVID-19 ini, pertama demam. Demam, suhu tinggi. Yang kedua batuk. Yang ketiga sakit kepala. Yang keempat sesak nafas. Yang kelima cirit-birit. Cirit-birit ni pun
adalah antara tanda ataupun gejala dalam COVID-19. Yang keenam, muntah. Yang ketujuh, kelesuan, lepak, tak larat. Okay. Yang ketujuh, hilang deria, rasa dan juga deria bau. Bukan bahu yang dekat itu tu, deria bau. Jadi ada 7 tanda-tanda ini. Kalau tanda-tanda ini rasanya ada pada anak-anak ini ataupun pada keluarga itu sendiri, bolehlah ambil langkah untuk buat persaringan COVID-19. Okey. Dan macam saya kata tadi, kalau katakan ada yang terlibat, sama ada dia positif ataupun dia kuarantin, maklumkan pada pihak sekolah, maklumkan kepada guru kelas. Okey. Ini peranan ibu bapa juga, pantau kesihatan anak kat rumah. Pastikan kalau anak-anak yang positif COVID-19 ataupun menjadi kontak rapat dengan COVID-19, pesakit COVID-19, tak perlu datang ke sekolah. Kemudian ini di peringkat keluarga lah, yang mengemas kini data dalam MySejahtera, dan memastikan anak-anak kita ni menjalani kuarantin. Kuarantin ni sebenarnya kena duduk rumah lah, tak boleh lah nak keluar-keluar. Tak boleh lah nak keluar-keluar, kita bimbang penyakit ni akan merebak. Okey, ni antara contoh bagaimana konteks COVID-19 ni boleh berlaku. Satu, dengan cara bersentuhan. Sebab kalau kita lihat, KKM tak benarkan kita bersalam. Tak boleh, kalau macam dulu kita boleh salam, boleh peluk-peluk apa semua kan, boleh pegang-pegang bahu. Sekarang ni tak boleh. Nak salam, nak menghormati kawan kita tu hanya angkat tangan kanan, sentuh dekat bahagian dada. Okey. Kemudian yang kedua, penjarakan. Sekurang-kurangnya kena 1 meter. Itu paling kurang tu. Kalau lebih jauh lagi bagus. 1.5 meter, 2 meter. Dan tempoh masa kalau kita bercakap dengan pesakit COVID-19 ni 15 minit. 15 minit untuk kes itu berjangkit. Okey, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh memantau tahap kesihatan anak-anak tuan-tuan yang positif? Ini sekadar perkongsian lah untuk maklumat. Ibu bapa dan penjaga perlu peka. Perlu peka jika anak anda positif COVID-19 dan mengalami gejala-gejala seperti berikut. 1. Batuk dan sesama yang berterusan lebih daripada seminggu. Kalau hari ini dia sesama, besok dia baik, okeylah tu. Tapi kalau dah melarat dah sampai seminggu masih batuk semua lagi, kena hati-hati, kena buat saringan COVID-19. Okey, kemudian kedua, nafas laju. Nafasnya lah laju dan dia agak sukar bernafas. Itu tanda yang paling nyata. Yang ketiga, kurang aktif. Kita tahu anak-anak kita ni bagaimana dia punya keaktifan dia. Biasanya kalau kita lihat dia aktif, tiba-tiba dia jadi kurang aktif, itu kena hati-hati dan kena buat saringan. Okey, kemudian yang ketiga, tak ada selera makan. Biasa makan banyak, tiba-tiba makan 2 suap, 3 suap dah berhenti. Kena hati-hati lah. Yang keempat, sakit di bahagian dada dan juga perut. Kalau ada tanda-tanda ini, kena cepat-cepat buat saringan. Okay. Yang ke-6, hujung jari tangan dan kaki menjadi sejuk. Kalau ni yang untuk yang kecil-kecil lah. Anak yang kecil-kecil, kalau kita tengok dia lain macam, kena pegang pada bahagian hujung jari dan juga jari tangan dan juga jari kaki dia. Kemudian tanda-tanda kurang hidrasi, kurang kencing dan juga bibir kering. Maknanya kat sini dia kurang minum air, dia kurang kencing, dan juga kita boleh nampak kesan yang paling nyata adalah pada bahagian bibir. Sebab kalau bibir tu kering tu maknanya dalam badan kurang air, dia kurang oksigen. Okey, yang seterusnya, perubahan pada status mental, seperti kurang tak sedar dan juga kekeliruan.
Ini kalau kita tengok perangai dia tu ataupun dia punya karakter dia tu berubah daripada yang asal, pun kena hati-hati. Okey, kemudian yang seterusnya, yang ke-9, ada gejala loya, muntah, jerit-berit dan semakin teruk dan berterusan. Jadi kalau keadaan anak-anak kita ada di antara kesan-kesan seperti ini, maka kita kena cepat-cepat dapat atau buat saringan ataupun dapatkan perawatan. Okey, ni sama juga gejala-gejala COVID-19, batuk, demam, sakit kepala, sesak nafas, jerit-jerit, muntah, kelusuan, hilang deria rasa dan juga deria bau, dan mungkin tekan bila keadaan ini berlaku kena siasat semula lah. Mungkin anak-anak kita ni ada kontak rapat dengan sakit COVID-19, ataupun mungkin ada yang pulang daripada luar negara ke, kita kena siap semula. Ingat, kita perlu patuhi SOP COVID-19 walaupun kita dah ada vaksin. Jangan dah ada vaksin kata, wah aku dah kebal, tak dia. Kita kena jaga tu lah. Kita kena jaga. Sebab ada yang orang dah divaksin pun dia boleh positif ataupun dijangkiti COVID-19. Okey, kena patuh SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Majlis Keselamatan Negara. Okey, ni COVID-19 perlindungan untuk remaja. Untuk makluman, ibu-ibu dan bapa-bapa, untuk sekolah kebangsaan hanya pelajar tahun 6 sahaja yang telah divaksin. Itu pun divaksin mengikut tarikh lahir. Ketika pada tarikh vaksin itu, kalau dia belum cukup 12 tahun, dia tak boleh divaksin. Dia akan divaksin setelah dia mencapai umur 12 tahun. Dan di peringkat Sekolah Kebangsaan Federal Selatan, kalau tak silap saya, kita dah ada 50 lebih pelajar yang telah divaksin dan mencapai 60. Bila yang pertama tu hari awal bulan 10, ni dah masuk bulan 11, dah mencapai 60. Mungkin ada yang dah 2 dos dan ada yang baru dos yang pertama. Okey, ni vaksin untuk COVID-19 bagi remaja 12 hingga 17 tahun saya dah jelaskan tadi, ya. Yang untuk sekolah rendah ni hanya 12 tahun saja yang layak. Jadi yang antara 7 hingga 11 tahun tu kena tunggulah dulu, kita tunggu apa kata Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau dia kata kena vaksin juga, kita ikut sajalah. Okey. Jadi tip pemakaian pelitup muka. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar pelitup muka 3 lapis yang biasa kita pakai. Jangan kongsi dengan orang lain. Kita dah pakai, lepas tu adik dia nak keluar ke pula kan, kita pas yang dia punya tu pas dekat adik, tak boleh. Sebab dia lebih pelitup muka ni dia adalah barangan peribadi dan secara dasarnya tak boleh dikongsi. Dia pakai dia sendiri saja. Dan jangan letak merata-rata. Elakkan daripada memakai di bawah dagu. Kena ingatkan anak-anak kita jangan pakai bawah dagu. Kadang-kadang ada juga yang pakai bawah dagu ni sebenarnya. Tapi kalau waktu dia nak makan tu tak apalah. Tapi sebaiknya jangan letak di bawah dagu. Kalau dia nak makan pun suruh dibuka. Okay? Hanya pakai sekali sahaja. Hanya pakai sekali sahaja. Tukar apabila dia dah lembab. Contohnya dia banyak cakap benda kan, jadi air liur tu dah keluar, dah kena dekat pelitup muka tu, habis persekolahan tu balik rumah tukar, maknanya tu kena buang lah, buang di kawasan tong sampah yang bertutup. Okey, dipakai tidak melebihi 8 jam. 8 jam ni maksudnya berterusan. Kalau di sekolah ni dia takkan pakai lebih daripada 8 jam. Kenapa? Sebab dia datang ke sekolah, nanti ada waktu rehat, waktu makan. Bila sampai waktu makan dia akan buka. Lepas tu dah habis makan, dah siap cuci mulut, cuci tangan semua, baru dia akan pakai semula.
Okey, tanggungjawab ibu bapa. Okey, pastikan anak tidak ke sekolah jika dia ada gejala. Gejala macam yang saya cerita tadi lah. Gejala batuk, demam, sesak nafas, sesama kontak rapat dengan pesakit COVID, ada cerit berit, muntah, loya, tak ada deria rasa dan juga deria bau. Jadi kalau ada kesan-kesan ini ataupun gejala-gejala ini, jangan hantar anak ke sekolah. Jangan hantar anak ke sekolah. Maklumkan pada guru kelas. Nanti guru kelas akan maklumkan kepada guru mata pelajaran yang terlibat. Okey. Yang kedua, ajar anak kita ini cuci tangan dengan cara yang betul. Bukanlah kata cuci tangan tu tak betul, tetapi dari segi kesihatannya, dari segi kaedah kesihatan mencuci tangan tu sebenarnya selama ni kita tak mengikut dia punya prosedur dengan betul. Dia punya cara-cara ataupun dia punya langkah-langkah dengan betul. Jadi ajarlah sumber ataupun cara bagaimana nak cuci tangan dengan betul ni ada di internet. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google, ada video di YouTube, boleh rujuk dan boleh suruh anak tengok macam mana nak cuci tangan dengan betul. Okey, nasihatkan anak mengamalkan penjarakan fizikal. Ini dia rasa dah 2 tahun, insya-Allah kita boleh follow lah, kita boleh ikut ni. Tapi kadang-kadang kenapa kita lupa. Kita lupa. Bila dah seronok-seronok tu kan, kadang-kadang kita lupa nak jaga jarak fizikal ni. Okey, jadi ingatkan anak-anak selalu jaga jarak fizikal. Itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Bukan untuk diri orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Mendidik anak-anak dengan amalan batuk dan bersih dengan cara yang betul. Ini saya dah sentuh tadi. Okey. Kemudian bekalkan anak pelitup muka yang secukupnya. Okey. Dan membawa sanitizer tangan ke sekolah jika ada. Kalau ada yang mungkin dalam botol kecil tu kan, bolehlah bekalkan pada anak. Tapi di tingkat sekolah kita pun ada sediakan hand sanitizer. Okey, digalakkan anak untuk membawa bekalan makanan ke sekolah. Ini bekal. Kalau rasa bimbang, tu boleh bekalkan anak dengan makanan untuk dimakan pada waktu rehat. Tak ada masalah. Okey. Okey, ini penggunaan kit ujian kendiri COVID-19. Jadi untuk makluman ibu-ibu dan bapa-bapa, sekolah ada menyediakan kit ini. Pihak kementerian dah hantar pun ke sekolah. Kita ada di sekolah kita ada disediakan kit ujian kendiri ini. Tetapi kit ujian kendiri ini dia ada prosedur dia. Dia ada prosedur dia, dia ada langkah-langkah dia yang kita perlu patuhi. Antaranya ujian ini dijalankan sendiri oleh pelajar. Ujian ini dijalankan sendiri oleh pelajar. Dan ujian ini dijalankan dengan kebenaran ibu bapa. Kalau ibu bapa kata saya tak benarkan anak saya untuk buat ujian kit COVID-19 ini, maka bila anak tuan-tuan dan puan-puan bergejala, kita akan telefon tuan-tuan dan puan-puan untuk datang ke sekolah, untuk ambil anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini untuk sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak bawa ke klinik ke, ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak buat ujian secara sendiri ke, itu terpulanglah. Tapi kalau kata tuan-tuan benarkan anak ini untuk buat ujian secara sendiri, dia ada surat, dia ada kebenaran dia yang perlu tuan-tuan dan puan-puan serahkan kepada sekolah. Nanti kita akan maklumkan dalam grup kelas masing-masing. Okey. Sebab di peringkat sekolah, cikgu-cikgu tak ada kemahiran yang khusus tentang penggunaan kit COVID-19 ini. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun maklum, kita bila nak menguji seseorang ini ada risiko. Kalau dia tak positif, okey. Tapi kalau dia positif, ada risiko jangkitan yang akan berlaku. Dan kita di peringkat sekolah tidak ada sebarang kelengkapan yang sama macam Kementerian Kesihatan. Kita tak ada PPE, kita tidak ada kemahiran, kita tidak ada kursus berkaitan dengan penggunaan kit ujian kendiri ini.
Kita cuma hanya baca pada kotak kit tu, dan kita mungkin akan suruh pelajar, kita akan pada pelajar tu, dan pelajar tu akan buat ujian tu secara sendiri. Okey. Okey, ini bersama juga masih dalam kaitan penggunaan ujian kenduri ini. Baik. Ini tujuan panduan pengurusan ujian kenduri. Kenapa kita buat ujian kenduri ini di sekolah? Pertama, dia adalah arahan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk kita mengesan ada wabak ataupun ada jangkitan yang berlaku di peringkat sekolah, di kalangan pelajar-pelajar ataupun cikgu-cikgu lah. Jadi untuk makluman ibu dan bapa-bapa di peringkat sekolah, saya telah menubuhkan jawatankuasa pelaksana ujian kenduri COVID-19 ni di peringkat sekolah, yang mana saya sendiri akan mengurusikan jawatankuasa ini. Dia ada beberapa ahli jawatankuasa, dan dia ada beberapa langkah dan prosedur yang kita kena patuh pada jawatankuasa ini. Ini contoh sebab slide ini daripada pihak pendidikan negeri Johor. Jadi ini contoh dia, pengurusi dia siapa, timbalan dia, naik pengurusi dan seterusnya lah, sampai kepada ahli jawatan kuasa dia. Kalau di peringkat sekolah ni, dia pengurusi dia berusaha, timbalan pengurusi dia di PKM sebab dia berkaitan dengan hal ehwal murid, naik pengurusi pentadbiran, kurikulum, menyelaras dia guru kesihatan, setiausaha HEM, dan seterusnya lah. Ahli jawatan kuasa dia di kalangan guru bimbingan dan kaunseling, dan juga guru pendidikan khas kalau kita ada pendidikan khas. Kalau di selatan ni tak ada pendidikan khas. Okay. Jadi peranan dia pertama, takbir, kawal selia penggunaan persediaan pelaksanaan ini. Jadi memang kita dah sediakan dari segi tempatnya, dari segi bilik isolasinya, dari segi jabatan kuasanya, dari segi orang-orang atau guru-guru yang bertanggungjawab. Yang kedua, kita kena pantau UKC ini hingga selesai. Maknanya daripada pemula proses pelajar nak menjalankan ujian kenduri ini, pihak pentadbir sekolah kena pantau sampailah dia selesai. Kemudian yang keempat ni, memaklumkan keputusan dia pada ibu bapa. Dan sekiranya ujian itu positif, kita akan maklumkan kepada pihak kesihatan daerah. Kelima, melaporkan status UKC ini kepada JPN. Saya cakap awal-awal tadi, saya kena buat laporan ke PPD ataupun ke JPN, mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa untuk melaksanakan ujian saringan kenduri. Ini pun tadi saya dah jelaskan. Ada nanti surat kebenarannya kita akan masukkan dalam grup kelas. Okey, ini jawatan pelaksana. Ini sekadar perkongsian lah dengan ibu bapa yang menyediakan tempat, merekodkan penerimaan. Ini semua kita dah buat, beri taklimat. Ini taklimat lah ni sekarang yang saya sedang beri ni, berkenaan dengan panduan dan juga pengurusan dan tata cara kit UKC. Beri bahan. Nanti kita video ni saya akan salurkan ke dalam grup kelas-kelas, jadi bapa boleh tengok. Kalau rasa tengok sekali itu macam tak berapa nak faham, boleh ulang semula tengok berkali-kali. Kita akan buat dalam bentuk YouTube ataupun untuk rakaman video. Okey. Beri taklimat dan keselamatan kepada warga sekolah yang terlibat dalam proses pengenalan UKC ini. Ini saya dah buat semalam pada guru-guru saya. Okey, sediakan keperluan tong sampah bertutup, sarung tangan, ni semua pun kita dah ada. Memastikan kawasan ujian disanitasi selepas selesai. Ini kita tunggu. Kalau berlaku, inilah prosedur yang kita kena patuh. Okey. Selepas ujian itu dijalankan, kawasan bilik tu di mana ujian itu dijalankan, kita kena sanitasi semula. Dan kita lupuskan, kelapan lupuskan kit UKC ni yang telah digunakan,
berpandukan tata cara proposal yang disediakan. Ada tata caranya, ada tata cara. Dan rekodkan keputusan sama ada positif atau negatif atau invalid. Kalau invalid ni sebenarnya kita kena buat semula. Kita kena buat semula sehinggalah kita dapat keputusan sama ada dia positif ataupun negatif. Maklumkan kepada murid tindakan yang perlu diambil berdasarkan keputusan UKC 19. Maklumkan keputusan kepada pentadbir. Okey. Di peringkat ibu bapa pula, memberi kebenaran kepada pihak sekolah. Memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah dalam proses kita nak menjalankan UKC ini nanti kepada pelajar-pelajar sekiranya berkaitan. Di peringkat murid, beri kerjasama sepenuhnya pada pihak sekolah. Laksanakan ujian dengan mematuhi tata cara yang betul. Pastikan aspek keselamatan dipatuhi ketika melaksanakan UKC ini. Okey, kaedah pelaksanaan ujian kendiri COVID-19, murid dan pelajar kena jalankan sendiri. Ujian kendiri COVID-19 kepada murid dan juga pelajar harian dilaksanakan hanya kepada murid dan pelajar yang bergejala sahaja. Kalau dia tak ada gejala, okey, kita takkan suruh dia buat UKC ni. Tapi kalau dia ada gejala, kita akan arahkan pelajar ini untuk kuarantin dan kita akan arahkan juga pelajar ini untuk buat UKC ni. Okey. Dan yang ke bawah tu dia ada perupusan ni lah. Jadi saya katalah pihak sekolah akan buat perupusan itu. Dia ada tata cara dia sendiri macam mana cara nak merupuskan itu. Okey, tindakan susulan. Tempatkan murid dalam bilik isolasi. Maklumkan kepada PKD. Dapatkan arahan ataupun nasihat selanjutnya daripada PKD. Maklumkan kepada ibu bapa dan penjaga perlu menghantar anak yang positif COVID-19 ke fasiliti kesihatan perhampiran bagi penilaian kesihatan. Kalau murid asrama tu dia ada dia punya warden yang akan uruskan. Okey. Dan setelah murid itu tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19, maka murid itu boleh hadir ke sekolah semula. Jadi untuk makluman ibu bapa, mana-mana pelajar yang positif COVID-19 dan dia dah disahkan bebas nak masuk semula ke sekolah, dia kena ada maklumat bertulis daripada pihak kesihatan. Maklumat bertulis daripada pihak kesihatan. Okey. Okey, tindakan susulan kalau negatif, maklumkan pada ibu bapa untuk jemput anak pulang ke rumah. Kalau dia ada gejala lah. Kalau dia tak ada gejala tu, kita takkan buat ujian COVID-19 ni pada pelajar lah. Kalau dia ada gejala dia. Okey. Dan kalau keputusan invalid macam saya katakan tadi, dia kena buat semula. Kena buat semula sampailah dapat keputusan. Okey. Ni ada pautan tayangan video ujian kendiri COVID-19 di YouTube. Okey. Jadi kalau ibu-ibu dan bapa-bapa ada kesempatan, bolehlah klik pada pautan ini untuk lihat bagaimana ujian kendiri ini dilakukan. Okey, ini contoh borang kebenaran ibu bapa pelaksanaan ujian kendiri COVID-19. Ada maklumat dekat situ. Nanti PKM saya akan masukkan, minta cipu kelas masukkan dalam grup kelas masing-masing. Jadi ini adalah persetujuan untuk ibu-ibu dan bapa-bapa membenarkan pelajar ini buat ujian COVID kendiri ini di sekolah. Di sekolah. Ini contoh bagaimana proses ini dijalankan di sekolah, ujian kendiri ini. Okey. Dia ada banyaklah tu dia punya prosedur dia. Okay. Dan ini laporan bergambar. Tu dia punya alat tu pun nak kena ambil gambar juga. Kalau negatif, kalau positif pun kita kena tunggu PKM datang. Untuk ambil tindakan selanjutnya.